Baru-baru ini beberapa individu telah tampil ke hadapan dan membuat dakwaan bahawa mereka adalah bekas ahli Illuminati dan telah meninggalkan organisasi dan memutuskan untuk menulis buku dan memberi kuliah mendedahkan mereka. Yang lain telah membuat dakwaan yang sama, cuma daripada mengatakan mereka ahli, mereka mengatakan bahawa mereka adalah mangsa eksperimen dan teknik kawalan minda yang diarahkan oleh Illuminati. Walaupun pelik atau tidak masuk akal kerana beberapa dakwaan mereka mungkin kelihatan, jika seseorang sudah biasa dengan program kerajaan yang tidak diklasifikasikan, beberapa dakwaan bukanlah tidak realistik. Walaupun sesetengah orang mungkin menganggap cerita khayalan, beberapa daripada mereka yang dikatakan pembelut dan mangsa ini telah menjadi tajuk utama dan membangunkan jumlah penyokong yang agak ramai. Yang lain telah mendedahkan banyak dakwaan mereka sebagai keterlaluan atau pembohongan terang-terangan selepas pemeriksaan lanjut. Yang lain lagi, kekal dalam alam yang mungkin benar. Kisah-kisah ini telah menjadi sebahagian daripada cerita rakyat yang mengelilingi Illuminati dan ilmu gaib, dan Warren menyebut dan dianalisis semasa kami menyaring fakta dan fiksyen Illuminati. John Toddy, juga dikenali sebagai John Toddy Collins atau Lance Collins, adalah salah seorang yang pertama, jika bukan orang pertama yang mendakwa sebagai bekas ahli Illuminati pada zaman moden. Pada penghujung 1970, Toddy memulakan satu siri penglibatan bercakap di pelbagai gereja dan organisasi evangelis dalam apa yang beliau katakan sebagai misinya untuk mendedahkan kerja dan rancangan Illuminati. Dia mendakwa sebagai ahli peringkat tinggi yang memutuskan untuk menjadi seorang Kristian pada tahun 1972 dan meninggalkan organisasi itu. Pada masa ini terdapat beberapa orang lain yang mendakwa sebagai bekas pengikut satanis yang bertukar menjadi Kristian dan kini cuba memberi amaran kepada orang ramai tentang ilmu gaib, tetapi Toddy sebenarnya mendakwa sebagai seorang yang tinggi ahli Illuminati sendiri, dan bukan hanya seseorang yang berkecimpung dalam ilmu gaib. Seorang lagi lelaki yang mendakwa sebagai bekas ahli Illuminati ialah William Shane Evelyn ketika dia menceritakan dalam bukunya Lucifer Des Hecron pada 1993. Beliau adalah pengarang 7 buku, termasuk Masonry Beyond the Light, 1991, WCCA, Satan's Little White Lie, 1990, Space Invaders, 2003, yang hanya setebal 120 muka surat dan bercakap tentang UFO, Blood on the Doorposts, and Advanced Course dalam Spiritual Warfare, 1994, yang ditulis bersama isterinya Sharon, dan Mormonism's Temple of Doom, 1987, yang hanya setebal 79 muka surat. Dia juga pernah muncul dalam beberapa filem termasuk Riddles and Stone, dan wawancara dengan bekas vampiri. Mike Wan pada tahun 1970, seorang lelaki bernama Mike Wan menjadi salah seorang pakar paling popular mengenai satanisme selepas mengaku sebagai bekas imam besar syaitan yang memeluk agama Kristian. Dia memperincikan dakwaan aktiviti syaitannya dalam bukunya pada 1978, The Satanic Seller. Wan akhirnya bekerja dengan penginjil pengembara Morris Ceruluh semasa dia mengajar orang Kristian tentang bahaya satanisme. Pada tahun 1995 seorang wanita bernama Cathy O'Brien menerbitkan sebuah buku bertajuk Transformation of America, di mana dia mendakwa menjadi mangsa program kawalan minda kerajaan, MK Ultra, dan pada dasarnya adalah hamba seks untuk ahli politik kaya. Walaupun MK Ultra adalah, dan mungkin masih, program rahsia besar yang melibatkan penderaan seksual, penyeksaan, dadah, dan hipnotisme sebagai kaedah untuk mencuci otak dan teknik kawalan minda, dakwaannya datang di bawah awan syakwasangka. Kisah Johnny Gosch, seorang budak kertas dari Iowa yang hilang pada tahun 1982, mungkin mempunyai hubungan yang paling boleh dipercayai lagi mengganggu dengan Illuminati dan sekutu mereka. Gosch hilang semasa menyampaikan kertas kerja pada 5 September 1982, dan apabila butiran muncul dalam kes itu, gambar yang sangat gelap mula menjadi tumpuan. Bukti menunjukkan idea bahawa kumpulan perhambaan seks pedofil telah mengambil budak lelaki itu, tetapi ini hanyalah puncak gunung ais yang mengelilingi kes itu. Penculikan Johnny Gosch adalah berita besar pada tahun 1980, dan gambar budak lelaki itu adalah yang pertama muncul pada kartun susu sebagai kempen untuk membantu mencari kanak-kanak yang hilang. Rancangan TV America's Most Wanted juga telah menyiarkan segmen dengan harapan penonton dapat membantu mencari budak lelaki itu. Kes itu masih belum selesai, dan tiada tangkapan dan Johnny tidak akan ditemui.